Selesai menyusun buah catur, now bagaimana pula untuk kita bermain catur? Jadi nak bermain catur, mestilah tahu asas pergerakan setiap buah catur tersebut. Okey? Untuk pawn bagaimana? Untuk rook bagaimana? Untuk kuda macam mana? Okey? Untuk bishop, untuk queen, untuk king dan sebagainya. Okey. Okey, asas yang pertama, okey. Kalaulah saya boleh cerita mana-mana dulu kan. Tapi yang penting kefahaman bagaimana pergerakan setiap buah catur tersebut. Okey? Jadi saya ambil dulu, katalah yang putih ni saya keluarkan. Okey. Saya start dulu dengan rook. Buah catur ni dipanggil sebagai rook ataupun castle. Bahasa Melayunya dipanggil sebagai tail. Saya pun tak tahu tail tu datang daripada mana lah. Tapi yang biasa orang panggil dia sebagai rook ataupun castle. Okay? Castle ni dia boleh bergerak secara menegak. Pada petak terakhirnya dia boleh bergerak secara melintang pada petak terakhirnya. Okey. Bila saya kata dia bergerak daripada sini ni, bermakna dia boleh berhenti dekat sini, dia boleh berhenti dekat sini, dia boleh berhenti dekat situ. Okey. Dan daripada sini dia boleh terus, sama ada nak ke sini, menegak ke sini, ke belakang, ke tepi. Okey. Dan dia tak boleh bergerak macam ni ini tak boleh. Ini dilarang sama sekali. Okey. Dilarang sama sekali. Okey. Jadi kalau saya ambil secara mudahnya, bila saya ada satu rook macam ni, kalau dekat tengah macam ni, rook saya boleh bergerak sama ada, kalau di sebelah saya ni bermaksud rook boleh bergerak secara menegak ke kiri, ke kanan, sepanjang-panjangnya, ya. Dan ke bawah. Okey. Itu adalah posisi dia. Sebab apa saya hanya pergi setakat ini saja? Sebab rook tak boleh melangkaui ke petak seterusnya macam tu. Dia tak boleh lompat. Tetapi rook boleh capture. Petak yang terakhir dia jumpa, dia boleh capture. Capture maksudnya makanlah buah dan dapatlah dia pawn lawan. Contohnya, okey. Katalah ada pawn dekat sini, ada kuda dekat sini dan sebagainya. Okey, contoh. Jadi rook tak boleh makan knight macam ni. Okey, rook kena berada dekat sini. So, sepanjang dia punya kawasan ni, jika ada knight dekat sini, dia boleh makan ataupun dia tak perlu makan, dia boleh berhenti setakat tu saja, Setakat itu saja dia berhenti. Dan kalau dia nak makan, dia akan capture. Kalau dia nak makan, dia akan capture dan keluarkan buah. Ini nama dia capture lah. Ni tak boleh makan kan? Dia mesti kena pergi sini dulu dan baru dia makan. Okay? So bermakna rook ni akan bergerak secara menegak lah. Posisi dia menegak ke kiri ke kanan, tapi dalam keadaan orang kata apa, menegak lah, ataupun dia mengguna rank dan juga file tadi. Dia tak guna diagonal, dia guna rank dan juga file. Ingat sekali lagi saya buat straight, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Contohnya kalau ada pawn dekat sini, setakat ni saja dia boleh pergi. Dia tak boleh lompat macam ni. Dia tak boleh, no. Ini bukan haji terbang, Ini bukan haji terbang. Ini catur. So rook dekat sini hanya boleh pergi sini, ataupun kalau dia nak pergi petak ni, dia kena makan, capture. Jadi ingat so rook secara menegak. Melintang pun boleh, tapi secara baris yang lurus lah, sini. Dia tak boleh diagonal. Diagonal dia tak boleh. Itu adalah rook. Okey, saya harap dia clear. Okey. Saya pergi pula kepada let's say queen. Okay. Saya tak ambil knight dulu sebab knight ni dia special move sikit.
Okey, untuk queen ni dia boleh bergerak seperti rook dan juga bishop. Okey, saya tunjuk bishop dulu lah. Bishop. Okey. Sebab kita nak combine pergerakan queen tadi. Okey. Bishop ni dia berada satu kita ada bishop di tapak hitam, satu adalah bishop di tapak putih. Okey. Dan bishop boleh bergerak secara diagonal ataupun perpenjuru dia. Di mana kalau dia bishop tapak putih, dia boleh bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Sepanjang-panjangnya dia boleh gerak. Ini diagonal dia yang pertama. Kalau yang kedua, dia boleh ke sini. Satu dan juga dua. Petak dia. Dan bishop tak boleh pergi straight. Bishop hanya boleh pergi diagonal. Okay. Sama juga untuk bishop hitam, diagonal, hitam. Okay. Dia tak boleh pergi menegak, tak boleh pergi kiri kanan macam rook. Jadi dia ada beza lah. Rook tadi menegak kiri kanan. Kalau bishop ni secara perpenjuru saja dan mengikut dia punya warna lah. Mengikut dia punya warna petak. Okay. Dan sama juga bishop, jika ada pawn dekat sini, the maximum bishop boleh pergi hanyalah dekat situ. Kalau dia tak nak buat apa-apa. Tapi kalau dia nak makan, dia boleh capture pawn ni. Dia boleh capture pawn ni dan keluarkan pawn. Ini namanya capture. Okay. Katalah dia ada satu lagi kali kan. So dia capture yang pertama, dia capture yang kedua. So dia boleh makan. Tu maksudnya kita boleh makan buah tu. Okay. Dan jangan sekali-kali bishop melompat. Oh, tak boleh. Melompat ni special untuk kuda saja. Buah lain tak boleh lompat. Jangan buat suka hati lah. Okay. So itu adalah bishop. Okay. Jadi maknanya bishop diagonal. Sama lah. Bishop hitam pun dia ada putih, dia ada hitam. Okay. Dia ada dua bishop. Okay. So itu adalah bishop. Sebab tu saya kata tadi, untuk queen ni boleh apply bishop dan juga rook. Sebab tu queen ni adalah powerful lah. Powerful pieces. Okay. Saya tak masuk lagi value of pieces. Sabar dulu. Saya hanya tunjuk pergerakan buah dulu. Okay. So, tapak putih ingat Okay. So, queen boleh bergerak secara menegak. Seperti rook. Boleh. Dia boleh ke kiri, ke kanan. Dan juga boleh ke kiri. Okay. Dan queen juga boleh bergerak seperti bishop. Bila bergerak seperti bishop bermaksud tengok pada dia punya petak terakhir lah. Kalau petak dia warna putih bermakna hanya perpenjuru ataupun diagonal putih sajalah dia boleh bergerak. Janganlah bila tapak putih mentang-mentang dia macam bishop nak pergi warna hitam. Tak boleh. Okay. Tengok dia berhenti kat mana. Kalau dia berhenti dekat sini bermaksud dia boleh bergerak sepanjang-panjang ni tapak hitam. Okay. Okay. Ini tapak diagonal je lah. Okay. Kalau nak pergi straight pun boleh. Straight boleh. Ini sepanjang-panjang jalan dia lah. Sepanjang-panjang jalan dia. Boleh bergerak setapak pun boleh. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh bergerak setapak, boleh. Tapi selagi mana dia dalam dia punya garisan dia lah. Diagonal kat sini. Dan secara menegak, melintang ke kiri kanan. Jadi boleh semua sana. Sama lah kat sini. Kalau dia nak pergi dekat sini, dia mesti makan dulu pawn. Mesti makan pawn. Dan dia tak boleh melompat lagi lah. Dia tak boleh melompat. Contohnya, nampak macam rook, nak makan rook. Tak boleh. Tak boleh nak melompat macam tu. Tak boleh melompat. Ingat banyak kali saya pesan buah lain tak boleh melompat kecuali kuda saja. Sebab kuda memang sejak azali dia memang binatang yang boleh melompat. Okay. So ini adalah queen. Dan untuk king ni dia boleh bergerak setapak dan setapak saja. Contohnya macam ni, dia boleh bergerak satu tapak. 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 Dia masih lagi boleh bergerak secara perpenjuru, menegak ataupun melintang. Tetapi hanya setapak saja. Kalau dia berada dekat sini, dia boleh pergi sini satu, sini satu, sini satu, sini satu,
Sini satu, sini satu, sini satu. Maknanya setapak je. Setapak saja. Itulah orang kata king ni adalah special piece lah. Biasalah kalau dalam sebuah istana, raja memang adalah special lah. Dan atas keistimewaan dia tu, king ni tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan seperti buah-buah lain. Tak boleh. Contohlah, kalau saya ada rook dekat sini, katalah saya ada rook dekat sini, king dekat sini. Okey. Katalah saya pergi rook dekat sini. Lepas tu saya nak makan king. Oh, tak boleh. Tak boleh makan king. Okey. Tetapi dia ada special terms dia, kita panggil sebagai check. Contoh, kalau saya ambil rook kat sini, rook pergi sini, bermaksud rook ni boleh makan king, tapi dia tak boleh makan king. Tapi pada keadaan ini, king adalah dalam keadaan check. Check bermaksud king dalam keadaan terancam, diancam. Jadi king mestilah digerakkan apabila check. Okey. Kalau tak nak gerak dengan dia, kita boleh halang dengan piece lain. Contohnya macam ni. Jadi seolah macam rook ni tak boleh nak lompat makan king, sebab ada rook lain yang jaga. Ataupun bila dah dalam keadaan check, geraklah pada petak yang inilah, yang rook tak boleh makan. Itu contohnya. Okey. So maknanya king tak boleh makan, tapi bila king dalam keadaan macam ni, dia adalah dalam keadaan check, dan sama ada kita lari king ataupun kita boleh tutup dengan satu piece lain. So ini dalam keadaan bukan check lagi lah, sebab rook ni terpaksa makan rook ni dulu. Okey. Jadi itulah keistimewaan king. Dan oleh kerana king pun tak boleh makan, king boleh makan buah orang, buah lain. Contohnya king, kalau kata kat sini, okay, king nak makan pawn. Kita kat sini, king nak makan pawn. Boleh king makan pawn, tak ada masalah. King boleh makan pawn. Okay. Yang tak boleh makannya adalah, contoh macam ni, queen nak makan king. Ini tak boleh. Tapi queen adalah check kepada king. King kenalah geraklah pada petak lain. Ataupun boleh juga kalau ada bishop kat sini, kita hadang macam ni, kita tutup. Okay. Dan last sekali ni mesti tahu that yang king, sebab dia tak boleh berada dua-dua belah macam ni, tak boleh. Satu lagi rule of king ni, bila ada king lawan macam ni, king dengan king tak boleh menghadap dua macam ni, tak boleh. Itu adalah law dia lah, itu adalah dia punya undang-undang dia. Tak boleh lah, nanti bergaduh nanti kan dua ni. Okay. So dia mesti jauh-jauh je. Dia tak boleh bergerak sini, tak boleh. Dia kena jauh-jauh, kena renggang lah. SOP lah, jarak 1 meter lah, contoh lah. Itu contoh saya bagi. Okay. Alright, so itu adalah king, setapak. Okay, setapak. Okay. King dah lihat, queen dah tengok, bishop pun dah. Ini adalah kuda. Ni kan kuda. Kuda ni sebenarnya dia boleh bergerak secara bentuk L. Okay, bentuk L. Contohnya 1, 2, 3. Ni L kan? Nampak tak L? L kecil saja. Kalau macam main brick game tu, yang ni saja, yang bentuk ni saja, L kecil. 1, 2, 3, 4. Okay? Biasa you main brick game kan? 1, 2, 3. Okay? Kalau dekat sini bermaksud dia boleh pergi 1, 2, 3. L kecil. Juga dia boleh pergi sini, L kecil sini. Nak pergi L besar, 1, 2, 3. Selagi mana semuanya bentuk L, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maknanya itu adalah pergerakan kuda. Maksud saya L, kecil saja. 1, 2, 3. Macam brick game, 1, 2, 3. Boleh naik L. Kalau kat sini, boleh pergi sini. 1, 2, 3, L. Kalau kat sini, nak pergi sini pun boleh. 1, 3. Tak kira lah L tu macam mana, menegak ke, melintang ke, asalkan dia L kecil. 1, 2, 3. Ini L lah, ini huruf L. Lama-lama main biasalah nanti. Okay? Ini adalah L. Okay? Jadi contohnya kalau saya ada kuda kat sini, let's say saya ada pawn lah kat sini.
Ini contoh kalau kita ada. Okey, ini contoh. Kalau saya letak contoh spawn saja, bermakna kuda ni boleh makan yang ni. Okey. Tapi kalau nak makan ni tak boleh. Patah balik makan ni. Makan yang ni. Okey. Ni L kan? L. Okey. L. Maknanya bentuk L lah. Bentuk L. Okey. Tak kira lah ada root kat sini ke, ada kuda pun tak apa. Boleh makan kuda sini, boleh makan sini. Okey. Tak boleh makan pun boleh lari kat sini. Asalkan bentuk L. Tak kira lah menegak kiri kanan, bentuk L kecil saja. Tak boleh L besar. Jangan buat suka hati L besar tak boleh. Dan bila saya kata dia special tadi adalah apabila ada buah depan dia. Okey. Biasanya kan kalau kita main chess, contohnya kalau kita ni. Okey, saya susun baliklah dengan ni. Okey. So, kuda ni boleh bergerak pada permulaan permainan dengan melompat L kat situ. Okey. Kuda boleh melompat L situ walaupun ada pawn depan dia. Sebab ini adalah lumrah seekor kuda. Okay, dia boleh melompat. Buah lain tak boleh melompat. Tak boleh melompat. Walaupun ada lumrah dia boleh melompat. Tapi kuda ni sebab dia binatang yang suka melompat, jadi dia akan lompat. Okey? Itu saja saya nak tunjuk. Okey? Kalau ada pawn kat sini, dia boleh makan. L. 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 Okay. Ni L juga. Jadi ingat, kuda adalah huruf L. Okey. Dan last sekali adalah dia punya pawn. Okey. Pawn ni adalah buah yang hanya mara ke hadapan saja. Okey. Dia mara ke hadapan dan pada peringkat permulaan permainan, pawn ni boleh digerakkan sama ada satu tapak ataupun dua tapak sekaligus. Permulaan permainan sahaja. Okey. Jadi pawn ni sebenarnya dia bergerak setapak. Tetapi pada permulaan permainan, awak diberi pilihan bergerak setapak ataupun bergerak dua tapak. Selepas daripada tu tak boleh dah nak bergerak dua tapak lagi, tak boleh. Dia kena setapak dan setapak. Okey. Dan sampai kat sini saja pawn, dia tak boleh pergi lagi kat sini. Kalau buah lain dia boleh makan straight, tapi pawn ni dia akan makan secara serong, secara menyerong. Okey. Contoh macam ni lah, saya bagi pawn gerak sini, ada pawn dekat sini, maknanya pawn ni boleh makan secara serong. Okey. Kalau pawn bergerak kat situ, tak boleh makan macam ni. Ini tak boleh, ini salah. Okey. Dia mesti makan secara serong. Okey. Ini buang lah. Pawn ni bergerak sini, boleh makan secara serong. Okey, boleh makan secara serong. Boleh makan secara serong. Okay. Secara serong lah. Saya pun tak tahu term apa saya nak panggil. Secara apa? Secara diagonal ke, serong ke, whatever lah. Tapi awak tengok kat sini, nampak lah kan? Okay. Secara serong. Dia boleh makan apa-apa tau. Pawn ni boleh makan semua buah. Kecuali yang saya kata tadi lah, king. King tak boleh dimakan. Buah lain boleh. Dia boleh makan kuda. Okay. Dia boleh makan rook. Tetapi secara serong saja. Secara serong. Okay. Itu adalah pawn. Dan ada satu lagi terms yang kita panggil sebagai en passant. Okay. Tapi yang ni kalau katalah it's too difficult dulu, tapi tak apalah, belajar sekarang lah. Sama saja. Apabila pawn ni berada di petak kelima, contohnya macam ni. Okey. Tiba-tiba ada buah hitam bergerak dua langkau yang pertama sekaligus macam ni. Pada permulaan dia, bermakna putih boleh makan pawn ni secara en passant. En passant. Okey. Bahasa Perancis. Dia boleh makan secara en passant. Syarat dia
buah putih yang ni tadi berada di petak yang kelima. Dan buah hitam pula dia bergerak 2 langkah yang pertama di sebelahnya, maka dia boleh makan secara M-puzzle. Yang ni pun juga boleh makan secara M-puzzle. Ambil yang ni. Okey. Kalau dua piece confused, saya buat macam ni. Satu, boleh makan ni, ambil. Ini adalah M-puzzle. Okey. Kalau yang ni bergerak, boleh ambil M-puzzle. Gitu. Sebab 2 langkah yang pertama. Tapi kalau dekat sini dia bergerak ke sini satu, lepas tu dia gerak buah lain, lepas tu dia gerak ke sini. Next tu tak boleh lah. Ini adalah special move yang orang kata apa? Sekali saja awak boleh ambil peluang. Iaitu boleh makan secara M-puzzle. Okey. Adakah diwajibkan? Tak ada. Ini tak diwajibkan untuk awak ambil ataupun untuk makan sebenarnya. Kalau awak rasa posisi buah tu bagus, awak nak makan, awak makanlah. Kalau tak, awak biarkan saja. Tetapi apabila awak dah bergerak buah yang lain, tiba-tiba selepas 3-4 step, rasa-rasa nak buat M-puzzle pula. Oh, tak boleh. Sebab M-puzzle tu dia sekali saja. M-puzzle, dia sekali saja. So, itulah cara pergerakan pawn. Dan yang perlu awak tahu lagi adalah, katalah pawn ni dimajukan 1, 2, 3, 4, tanpa ada halangan lah, sampai kat sini tanpa ada halangan, maka di petak terakhir pawn ni boleh tukar dengan sebarang piece besar ataupun kecil lah, kecuali king lah, sebab king memang tak boleh dimakan. Biasanya orang tukar queen lah, boleh tukar queen kat situ. Itulah tujuan. Bermaksud bila main catur tu, strategi dia salah satunya mungkin juga kita perlukan pada satu masa tu, kita majukan pawn supaya kita dapat tukar buah yang lebih bernilai lah. Bila pawn dekat sini tukar queen, queen kan boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang tadi kan. Jadi bernilai lah. Dan boleh juga ditukar dengan ni, knight. Okay? Naik kat sini, tukar knight, boleh, tak ada masalah. Kecuali king sajalah. Nak tukar dengan rook, boleh, tak ada masalah. Boleh. Itu sajalah. So nak tukar, dia nak tukar kena kosong lah dekat sini. Kena kosong. Tak boleh pula bila ada rook dekat sini awak tukar rook ni, tukar queen. Suka hati awak je, tak boleh. Tak boleh. Pastikan depan tu kosong dan awak boleh tukar dia sebagai queen. Okey. So itu saja dulu untuk pergerakan buah-buah catur. Okey. Sebab nanti kita akan kena faham pula macam mana nak main lagi. Ini yang biasanya yang ibu bapa kata terlalu susah untuk bermain catur. Ada yang cakap kat saya, tengok set catur pun dah macam stres. Tak, jangan stres lagi. Okay? Dia akan menyeronokkan. Dia akan menyeronokkan. Okay? So ingat So knight gerak macam bentuk rook L. Okay? L. Okay? Bishop tak boleh lompat. Okay? Bishop kena gerak dulu, baru ada ruang boleh lompat. Queen boleh gerak, boleh keluar. Okay? Queen juga boleh gerak selagi mana tak ada halangan. Okay? Rook boleh bergerak straight. Tak ada pawn boleh bergerak straight. Dan tak boleh lompat macam ni. Knight saja yang boleh lompat. Dan king adalah setapak demi setapak. Dan jika dia dalam keadaan ancaman, dia dipanggil sebagai check. Ada terms lagi yang lain, checkmate dan sebagainya. Tapi saya fokus dulu untuk pergerakan buah. Okey, sekian. Terima kasih.